Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-14. Terima kasih kerana setia menonton Buletin MBI. Saksikan fokus utama edisi kali ini. MBI PBT pertama memeterai MOU bersama MACP. RM1.7 juta diperuntukkan untuk pembelian lori sampah kompakter baharu. MBI sertai misi bantuan banjir di Baling Kedah. Majlis Bandar Ipoh MBI menjadi pihak berkuasa tempatan PBT pertama di Malaysia menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Badan Perlindungan Hak Cipta Muzik Berhad MACP. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrin berkata pemeteraian MOU berkenaan bertepatan dengan hasrat untuk menjadikan Ipoh sebagai bandaraya seni di samping menghormati hak cipta karya muzik. Jelas beliau, MBI akan sentiasa peka serta menyokong usaha mempertabatkan karya seni anak tempatan kerana menjadi sebuah warisan dan aset kebudayaan yang tinggi nilainya. MBI menzahirkan bahawa hak cipta perlu dihormati di mana muzik adalah satu harta intelek. Perlu diberi ganjaran bayaran sewajarnya kepada pengkarya muzik. MBI akan sentiasa cakna serta menyokong usaha memertabatkan karya seni anak tempatan kerana sudah pasti ianya akan menjadi sebuah warisan dan aset kebudayaan yang tinggi nilai. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menandatangani MOU di antara MBI bersama MACP di Ipoh. Hadir sama pengurusi MACP, Datuk M. Nasir dan pengurus besar MACP, Mary Yap. Ini merupakan satu penghargaan yang betul-betul tinggi bagi para pengkarya muzik tempatan. Ya, kami berharap pihak-pihak tempatan yang lain juga mengikut langkah-langkah MBI di mana penggunaan muzik di bawah penguasaan mereka diberi pengiktirafan yang sebenarnya. Untuk rekod, MACP merupakan satu organisasi pengurusan kolektif yang mewakili pemunya hak cipta muzik seperti komposer, pengubah lagu, penulis lirik dan penerbit muzik sebagai ahli MACP. Sebanyak RM1.7 juta diperuntukkan Majlis Bandaraya Ipoh MBI bagi pembelian 4 buah lori sampah kompakter baharu. Pembelian kemudahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan lagi kecekapan operasi kutipan sampah di bandaraya ini. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Bahrin berkata, pengoperasian lori sampah kompakter baharu itu bukan sahaja melancarkan lagi operasi kutipan, malah dapat meningkatkan imej MBI. Jadi dengan ada kompakter ni kita rasa masalah lori yang rosak ni dah dapat kita kurangkan. Ya. Yang pertama, yang keduanya kita dapat membaiki imej Bandar Ipoh. Kita harap lepas ni semua lori yang keluar ni cantik sikit lah. Tapi kita ingat yang ni standard Euro kita ambil ni. Memang sebab masalah kita, kalau kita bagi yang kualiti rendah, banyak komplain. Terutamanya bila lama tu dia press dekat depan rumah, keluar licik. Sekarang ni kita mahu atasi benda-benda macam tu. Ya? Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis pelepasan 2 buah lori sampah kompakter di pekarangan bangunan MBI di Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi memberitahu baki 2 buah lagi kenderaan sama akan diterima dalam masa terdekat sekaligus melengkapkan perancangan menambah baik operasi kutipan sampah. Harga seunit kenderaan tersebut adalah bernilai RM443,000. Ia menggunakan kerangka buatan Hino dan berkapasiti 19 tan dengan muatan. Sebagai tanda prihatin, Majlis Bandaraya Ipoh MBI menghantar pasukan sukarelawan bagi membantu mangsa banjir yang melanda daerah Baling Kedah baru-baru ini. Seramai 35 anggota MBI daripada pelbagai jabatan termasuk Setiausaha Bandaraya terlibat dalam misi bantuan tersebut. Dalam satu kenyataan, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrin berkata, pasukan misi kemanusiaan itu digerakkan atas rasa tanggungjawab membantu penduduk di kawasan bencana yang ditimpa musibah. Menurut beliau, penghantaran sukarelawan itu juga bagi membantu pihak berkuasa tempatan PBT di daerah tersebut, khususnya kerja-kerja pembersihan. Bencana banjir yang melanda daerah Baling itu telah mengorbankan 3 keluarga, termasuk seorang ibu hamil di kampung Iboy, selepas rumah mereka dihanyutkan arus deras.
Lebih 1,000 penduduk daripada 93 keluarga terjejas dengan bencana itu dan mereka ditempatkan di 3 pusat pemulihan sementara PPS yang beroperasi di sekitar Kupang, Baling. Isu persekitaran, keselamatan dan kesihatan pekerja merupakan asas penting di dalam sesebuah organisasi sektor kerajaan. Menyedari kepentingan itu, Jawatankuasa Keselamatan Kebakaran Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menganjurkan latihan pengungsian mengosongkan bangunan dan latihan kebakaran kepada anggota MBI. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, dalam satu kenyataan, latihan itu bertujuan memberi pendedahan dan latihan kepada warga MBI tentang tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kecemasan atau bencana. Terdahulu, Datuk Rumaizi hadir merasmikan sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat MBI 2022 di dataran Bandaraya Ipoh. Hadir sama Timbalan Penguasa Bomba Muhammad Azman Hussein, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh, ahli majlis serta warga MBI. Hari terakhir sambutan Aidiladha terus diraikan apabila sebanyak 7 ekor lembu dikorbankan oleh warga Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Program anjuran bersama Jawatan Kuasa Kecil, Al-Ehwal Agama Islam dan Persatuan Kebajikan Islam MBI Perkip diadakan di Taman Rekreasi Gunung Lang, Ipoh. Program yang bermula seawal jam 8.30 pagi itu melibatkan para petugas daripada pelbagai jabatan MBI. Dan saya bagi pihak Jawatankuasa Al-Ehwal Agama Islam dan juga Perkip, jadi mengucapkan terima kasihlah pada semua yang terlibat, terutamanya petugas-petugas yang telah pun diberikan amanah untuk mengendalikan lembu-lembu yang dibuat mereka, dan terima kasih jugalah kepada Datuk Bandar yang telah pun memberikan kerjasama yang baik, dan juga terima kasih kepada ahli-ahli majlis. Abu Bakar berkata demikian ketika ditemui media pada program korban MBI di Taman Rekreasi Gunung Lang, Ipoh. Terdahulu, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin telah menyempurnakan agihan daging korban tersebut kepada kira-kira 300 orang petugas MBI. Sementara itu, dalam program yang berlainan, seramai 500 anggota MBI bukan beragama Islam menerima sumbangan ayam segar sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Agihan ayam segar yang dikeluarkan unit komunikasi strategi itu diadakan di pekarangan kafeteria MBI. Dalam usaha memupuk semangat berpasukan, selain mengeratkan hubungan silaturahim antara anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI, MBI melalui Perpustakaan Tun Razak PTR baru-baru ini telah menganjurkan program My Love Quick Game. Program berbentuk sukan itu merupakan satu pendekatan berkesan bagi melatih kaki tangan MBI supaya lebih bersifat produktif, kreatif dan jati diri. Penyertaannya terdiri daripada pegawai dan juga orang-orang bawahan supaya dengan adanya kemesraan, kerjasama yang baik melalui game ni, ianya akan terus dibawa kepada masa kerjasama nantilah. Ya, di samping itu juga kita hendak memperkenalkan sendiri juga PTR ni kepada semua untuk diwawakan bahawa PTR sebenarnya sudah berwajah baru dengan program-program, dan juga kita ada mural, kita ada urban farming, kita ada fotograsi, di mana apabila kita wawarkan mungkin lebih ramai lagi warga kota akan berkunjung di PTR lah, di samping mereka mendapat ilmu daripada buku-buku kita yang sentiasa kita up to date from time to time. Rohayu berkata demikian pada sidang media selepas perasmian My Love Quick Game di PTR yang disempurnakan ahli majlis MBI, Datuk Mazlan Abdul Rahman. Syabas dan tahniah kerana first time saya ingat untuk dalam program Quick Game ini luar biasa punya. Maknanya kita berfikir extraordinary, maknanya luar daripada sukan yang biasa kita sukan, dan hari ini luar biasa sikit. Sukan ini kalau tak silap saya popular di Korea, dan di dunia pun telah mengadaptasikan sukan ini supaya untuk menjadi satu release station. Menerusi pertandingan itu, sebanyak 20 pasukan telah mengambil bahagian dan kesemua mereka terdiri daripada kaki tangan pelbagai jabatan dan unit di MBI. Sebanyak 7 cabaran permainan yang menguji kesabaran, kreativiti, inisiatif dan bakat harus ditempuhi oleh para peserta yang bertanding. Dalam pertandingan My Love Quick Game itu, kumpulan kompos mentis daripada Jabatan Unit Perundangan muncul juara sekaligus membawa pulang wang tunai sebanyak RM500 bersama hamper. Naib Johan disandang oleh kumpulan Glitters PPK dan tempat ketiga kumpulan D-Engine yang masing-masing membawa pulang wang tunai sejumlah RM350 dan RM200.
Baiklah saudara, paparan itu menutup buletin MBI edisi ke-14. Jangan lupa saksikan buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Seperti biasa, terus amalkan penjagaan SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Untuk itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.